Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang dapat hadir pada sesi malam ini. Okay, so dah rasanya. Okay, boleh dengar suara kan semua? Saya Fadi, salah seorang daripada tim Train lah. Dan pengalaman trade tak lama lah, sampai tahun pun sebenarnya. Even tim kita orang sendiri pun sebenarnya tidaklah ada pengalaman yang lama lah dalam dunia trade ni, atas sebab keadaan situasi kami menyebabkan kami terpaksa untuk belajar trade dan menjadikan trade ni salah satu sumber income lah. Okay, so sebelum saya terlupa, just out of curiosity sebenarnya, saya ada perasan beberapa dalam group chat kan, chat Easy Trade ni, dia ada tulis TP10, TP08, TP09 sebenarnya ada apa-apa makna ke? Yang ni ada TP08 Ruzana, TP10 Ihsan Sabri. Ada apa-apa makna ke? The Protege. Oh, okey. Asri. Okey. Baik. Faham. Right. Okey. So sebab perasan lah macam kan, kat buat dia aktif juga dalam group chat tu, dia komen, so tengoklah, kenapa ni TP ni? Okey, ingatkan maksudnya take profit, TP. Okay, so alhamdulillah, saya nak share screen sekejap Okay. InsyaAllah biasa profit. Betul, memang kita nak sesi profit lah, tapi apakan daya, kadang-kadang benda tak jadi. Okay, so malam ni kita ada buat free sharing iaitu daripada tim kami berkenaan dengan asas chart. Okay, seperti biasa ada 4 topik yang kita akan kita sentuh malam ini, iaitu pertamanya pembentukan candle, time frame, bercerita sikit berkenaan dengan bullish dan bearish, dan last kali kita akan sembang sedikit berkenaan dengan chart pattern lah. Okay, so pada mana-mana saya tak pasti adakah semua ni ada yang zero ke dalam saham sebenarnya. Kalau ada yang zero, boleh ni tak? Boleh ke dah ada pengalaman ataupun sentiasa make profit lah? Ada yang kosong tak? Memang betul-betul kosong lah. Kalau ada, boleh komen. Kalau tak ada, bermaksud saya anggap semua ni dah ibarat kata ada pengalaman lah dalam bidang dunia trading ni. Okay, Najib. Semalam dia attend Najib kelas. Rasa macam Najib ni level 1 baru 1 bulan. Betul. Okay, Najib sesuai lah untuk attend kelas ni. Sebab dalam kelas ini semalam kita berkenaan dengan teori saham. Now kita nak cerita macam mana saham tu bergerak. Saham tu bergerak dari segi chart sahaja, graf sahajalah. Kita tak masuk deep lagi lah. So memang ini betul orang kata kita panggil macam darjah 1 lah orang kata kan. Sebab darjah 1 ni penting untuk difahami, tapi dia mudah faham sebenarnya. Cuma dia akan tricky part dekat pengenalan chart pattern dan pengenalan bullish dan bearish ni.
Sebab kita ibarat kata kita nak predict masa depan based on pattern-pattern ni. Okay. Baik, Naniza, Najib, Isan, beginner. Mariam pun kosong. Mariam semalam attend ke kelas yang tu? Semalam pula, hari Senin. Sorry. Malam pula. Mariam attend ke? Yang kelas yang basic tu? Mariam attend ke? Yang basic ke? Tak attend langsung? Oh, tak. Ini first. Okay. Baik. Tak apalah. Tak apa, saya mencadangkan untuk Mariam cuba PM lah grup Easy Trade tu, request untuk dapatkan video rakaman yang sesi pertama tu lah. Bagi saya supaya untuk memudahkan lagi you faham apa benda yang disembangkan ni sebenarnya. Okay. So sebelum kita belajar, InsyaAllah kita buat sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wajur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Kau lapangkanlah dadaku ya Allah. Kau mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraan. Amin ya rabbal alamin. Okey, sedikit amalan lah saya rasa yang mana kami pun ingin share lah pada anda semua. Yang mana satu amalan ni saya sendiri bila saya baca dalam hadis ni something yang kalau boleh kita amalkan lah, yang berkait dengan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang mengucapkannya dengan yakin ketika petang hari lalu meninggal di malam harinya, mestinya dia akan masuk syurga. Dan demikian juga apabila dia di pagi hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku. Dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku sesungguhnya tidak dan Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam apa keadaan pun kita akan kembali pada Allah, dan ini juga salah satu usaha kita untuk kita mendapatkan lebihan keuangan supaya kita dapat membantu ahli keluarga kita, membahagikan ahli keluarga kita, anak, isteri, dan targetlah untuk saham ni untuk kita reward kepada especially lah kepada anak dan isteri lah, kepada yang dah kahwin, yang belum kahwin reward mak ayah, yang dah kahwin pun reward mak ayah jugalah, tapi cuba utamakan ahli keluarga dahululah. Okay. So kita mulakan dengan pembacaan candlestick lah. Okay. Dalam trading saham, kalau kita tengok untuk bahagian technical analysis, kita memang fokuskan kepada
charting menggunakan candlestick. Sorry. Okay. Candlestick ni sebenarnya digunakan di Jepun. Itu yang saya baca lah. Di mana dia ada satu seorang Jepun ni, dia buat satu cara penulisan data yang mana digunakan penulisan data ni untuk rekod harga penjualan beras. Jadi trader beras tau. So dengan kebijaksanaan dia berjaya mewujudkan satu teknik lah yang bagi saya something yang interesting dan bijak lah bagi saya. Okey, macam ni. Ini adalah satu bentuk candlestick, kita panggil chart candlestick lah. Dan untuk makluman semua, graf saham ni dia ada banyak bentuk cara dipaparkan. Yang mana kalau korang nak tahu, saya share sikit lah. Saya share mana ni. Okay. Ini trading view. Okay. Kalau perasan kat sini kan. Ni, okey, ni. So kat sini dia ada berbagai-bagai jenis cara paparan saham. Okay. First, saya tunjuk model. So ini ada nampak. Bila kita kawal, berubah kan. Lepas tu ada lagi line. Okay, lepas tu lagi Heiken Ashi. Okay. Okay, ni Heiken Ashi. Lepas tu ada lagi Renko. Okay, ni Renko. Nampak. So, paparan yang sama, tetapi cara ia dipaparkan tu berbeza lah. Dan memang yang terkenal sebenarnya saya anggap ada dua lah. Iaitu apa ni, candlestick ni dan juga Heiken Ashi. Dan orang kata untuk senang nak nampak boleh juga guna line. Dan juga Heiken Ashi. Cumanya macam saya lagi prefer gunakan candlestick sebab candlestick ni dia ada macam-macam information yang kita boleh dapat daripada satu batang candle sahaja. Okey. So saya akan terangkan dulu macam mana kewujudan candlestick ni. Okey. Contohlah kita ambil ini adalah satu hari punya perjalanan share yang mana harga dibuka pada pukul 9 pagi dekat sini. Lepas tu dia akan ada naik, ada turun apa semua, dan let's say lah pada pukul 11 pagi dia turun sampai paling low dia turun. Mungkinlah kalau kita buka sini 10 sen, dibuka dah sini, dia turun sampai 5 sen. Lepas tu tengah hari dia naik balik. Dia naik tinggi. Mungkin pukul 3 petang dia sampai 4 sen. Dan pada pukul 4.30, 4.45 ke pukul 5 tu, okey, dia close.
pada harga 30 sen. Dan secara automatiknya candle ni akan berwarna hijau secara default. Hijau kita merujuk kepada harga buka lagi rendah daripada harga tutup. Dan kat sini kita akan dapat information pertama adalah harga dibuka pagi. Berapa harga dia? Dan harga paling rendah pada hari tersebut, low dia. Dan harga tertinggi pada hari tersebut dan juga harga tutup pada hari tersebut. Dan warna ni pula akan memudahkan kita tahu, oh okey, kalau hijau ni maksudnya hari tu, oh harga saham naik ya, counter ni. Okey. So, dan bila saham candle di berwarna hijau, ia bermaksud saham tu harga saham counter tu bullish hari tersebut lah. Okay. Terbalik pula dibuka contohlah 40 sen dan dia naik sikit jadi 50 sen. Lepas tu pukul 10, pukul 11 naik. Lepas tu petang dalam pukul 3 dia jatuh. Dia jatuh sampai mungkinlah sampai 10 sen dan pukul 4.45 pukul 5 dan dia tutup pada harga 20 sen. Dan secara automatiknya candle ni akan berwarna merah lah. So harga buka pada harga open dia dan dia harga buka lagi mahal daripada harga tutup. Secara automatik dia adalah candle bearish lah. Okay, saya rasa saya cuba slow yang slow yang mungkin untuk bagi faham. Okay, baik. Kalau nak tunjuk, okay, saya tunjukkan dekat chat lah. Sebab nanti gambar ni saya takut nanti tak boleh nak imagine. Okay. Kita ubah pada candle. Okay. Kita ubah daily . Okay. Ambil seperti contoh tadi lah. Okay. Yang ni yang jelas lah. Okay. Pada 19 Julai. Okay. Harga dibuka pada hari tersebut 27 sen. Kalau nampak kat sini 27 sen. Dan harga mungkin dia akan turun. Low dia 26 sen dan dia naik balik. Naik sampai sini 29 sen dan dia tutup pada 28,5 sen. 28,5 sen. Okey. Untuk memudahkan, sebab lah kan jauh ni kan, takkan kita tarik sebelah ni boleh nampak kan. So untuk memudahkan trading view, dia mudahkan kita, yang mana kita kat sini. 16 Julai, nampak kat sini. Open, high, low, close. Kita dah beritahu dah. Okey. Pertambahan 2 sen. Sini 27 sampai 29 20 sen. Okey. So dan next day pula dia buka tinggi tau. Dia buka pada 29 sen setengah. Tapi dia close pada 28 sen. So kat sini kita nampak ni candle bearish lah, candle bullish. Untuk color ni dia sebenarnya terpulang kepada ke minat masing-masing. Macam saya recommend macam ni lah. Dan memang standard pun orang panggil hijau bullish, merah adalah bearish lah. Okay.
Balik pada slide tadi. Boleh faham ke? Sangkut-sangkut. Saya pergi ke next slide. Okay. So, dalam satu candle ni, dia sebenarnya menceritakan banyak situasi tau. Kalau kita hanya merujuk pada satu candlestick saja. Okey. Kita tengok kat situasi yang pertama ni lah. Ini dipanggil Marubozu. So, kalau trader saham memang kita mencarilah Marubozu ni. Marubozu ni bermaksud harga buka kat bawah ni harga buka open price dan harga tidak turun pada harga buka ni. Nampak? Dia tak ada macam dipanggil shadow ni, kaki ni. Tak ada kaki dah. Lepas tu harga pun naik tak di sini. Jadi tutup dekat harga sini. Ni Marubozu. Bermaksud memang momentum buyer memang tinggilah. Sebab kena ingat untuk sesuatu counter ataupun harga saham dinaik, dia mesti ada pembeli. Yang mana mesti ada pembeli dan tidak ramai penjual. Sebab bila harga tu tak boleh naik kalau orang banyak menjual. Sebab bila seller menjual banyak, dia akan tolaklah harga ni. Contoh buyer beli kat sini. Buyer betul ada seller menjual banyak kat sini. Harga tak boleh nak pergi dah. Kalau contohlah ada 10 seller, ada 5 pembeli. Dia akan tersekat dekat sini sahajalah. Okey, kita tengok pula candle kedua iaitu yang ini kita nampak memang pembeli menguasai lah. Yang mana buka dekat sini, dia turun sikit dan dia naik dan di close dekat sini. Ada kaki dekat bawah dan atas, cuma tak besarlah kaki dia dan dia close hijau. Maksud momentum buyer masih lagi tinggilah dalam candle ni. Okey, yang ni pula ada penjual sebenarnya yang banyak tau. Yang mana dia buka dekat sini. Lepas tu dia turun. Seller jual. Suddenly seller dah habis. Dan buyer mula masuk dalam market. Dia beli buy sampai atas. Yang mana seller dah tak ada lah kat sini. Ini pun kita boleh considerkan sebagai bullish lah. Maksud hijau. Buyer lagi ramai. Okay, and then yang ni candle ni kita kena berhati-hati sedikit lah. Untuk satu candle sebenarnya dia tidak membawa makna yang strong lah sebenarnya kalau satu candle sahaja. Tapi bila candle keluar macam ni, kita sebagai trader kena berhati-hatilah. Yang mana open dekat sini dan dia berjaya naik, buyer banyak membeli dan harga naik, tapi seller mula menjual dan menyebabkan harga turun sampai kat sini. So kat sini nampak macam seller dah mula untuk menguasai momentum market tau. So yang ni famous dengan nama hammer. Yang ni famous dengan nama inverted hammer lah. Okay. Yang ni pula yang ni terbalik terhadap Marubozu yang mana open dekat sini dan close kat sini. So yang ni ada berlaku tadi dekat
OIB, hampir macam ni lah. So kalau macam ni dia agak scary lah untuk trader, yang mana ada potensi ke depan next day dia akan kemungkinan lagi down, lagi bearish lah, lagi banyak lah penjual akan menjual. Okey, yang ni pula situasi yang mana open. Arrow tolong tunjuk tuan. Arrow tolong tunjuk. Arrow tolong tunjuk. Apa maksud arrow tolong tunjuk Saya tak faham lah. Tak faham tu. Arrow tolong tunjuk. Ya. Arrow tolong tunjuk tak faham ni. Tak apa. Nanti saya akan ambil balik dengan oh dah okey. Okey, alhamdulillah. Saya tak nampak tuan describe candle mana. Oh, okey. Okey, mouse saya tak nampak yang ni. Saya tunjuk yang ni lah. Saya sekarang dekat sellers in control. Pointer. Okay. Pointer saya yang mouse ni nampak tak yang ni? Kalau tak nampak bagi tahu, kalau nampak bagi tahu. Sekarang dekat sellers in control. Okey, okey baik. Okey. Sellers in control yang mana harga open dekat sini, harga tutup dekat sini. Bermaksud pada hari tersebut pemegang saham mula menjual saham-saham dia. Dia jual. Ada yang membeli tapi tak ramai. Dia jual sampai bawah ni ke paling low, dan ada buyer yang beli tapi sampai setakat ni saja. Bermaksud pembeli tak ramai. Ini pun kena berjaga-jaga jugalah. So nak senang faham secara summary-nya, kalau merah ni, body ni merah banyak, besar, berhati-hati. Berhati-hatilah. Okay, sebab apa saya cakap berhati-hati? Dalam membuat keputusan saham, kita tidak boleh membuat keputusan untuk menjual ataupun membeli saham dengan hanya berpandukan satu candle sahajalah. Kena ingatlah. Okey. Yang gambar ni pula, buyers are active, sellers are stronger. Okey. Kalau tengok kat sini, open dekat sini dan seller menjual dan buyer membeli. Buyer beli sampai sini. Close dekat sinilah. Sebab untuk harga saham naik, kena ada lebih ramai pembeli berbanding penjual. Dan naik. So, yang ini sebenarnya kita boleh anggap bahawa ada potensi untuk kalau situasi counter tengah jatuh, bermaksud ada potensi untuk counter ni untuk pergi ke mode uptrend. Ada potensi dan andai kata counter dalam mode uptrend keluar candle macam ni, bermaksud ada potensi lagi dia nak pergi lagi lah ke depan. Sebab ingat, in order satu candle nak buat macam ni, buyer kena kuat tau. Buyer kena kuat. So memang dia close merah, tapi ada potensi untuk positif sebenarnya untuk candle macam ni. Okay, kalau untuk candle macam ni, yes, ini sign untuk meneruskan kejatuhan lah. Sama juga macam ni. So kena ingat, not necessary close hijau macam ni ataupun close merah macam ni menunjukkan bahawa dia kalau hijau ni kita ingat nak uptrend saja kan. Tidak semestinya lah. So banyak faktor lain yang kena ambil kira. Tapi kalau kita hanya tengok single candle saja, inilah dia punya situasi lah. Okay.
Now kita pergi kepada, kita combine pula dua candle. Maksud ini candle hari pertama, ini adalah candle hari kedua. Sama juga, ini adalah candle hari pertama, inilah candle hari kedua. Okey. Untuk situasi yang ini, saya boleh kata kita boleh summary-kan. Okey. Ingat pegang macam ni lah. Maksud engulfing ni, faham? Engulfing ni maksudnya makan. Makan. So kat sini kenapa dia panggil bullish engulfing? Hijau makan merah. Bermaksud, kan saya cerita tadi, bila candle merah sepenuhnya macam ni, bermaksud seller betul-betul menguasai momentum market pada hari pertama ni lah. Tetapi pada hari kedua, saham dibuka rendah, tapi dia berjaya naik menutup candle ni. That's why kita nak senang faham, nak senang panggilnya, dimakan. Candle hijau ni makan candle merah ni. Terbalik pula kalau dia merah makan hijau. Bila merah makan hijau, kita panggil bearish engulfing. Yang mana momentum, kalau kita tengok sini, momentum buy tinggi ya, sebab harga dapat close tinggi kan. Buka sini, close sini. Okay, close sini. So, tetapi bila esoknya buka dekat harga sini dan tutup dekat sini, yang mana seller mula menjual pegangan dia orang. Mungkin juga seller pemegang saham yang awal-awal tu, dia nampak, okeylah aku nak take profit dah. Dia pun jual dan makan semua momentum buying. So dia makan lah semua ni. Dia makan hijau ni. Jadi engulfing. Okey. Untuk harami. Untuk harami, dia berlaku gap up. Okey. Ni dipanggil bearish harami lah. Kenapa bearish harami? Dia terbalik. Merah selepas hijau. Dia berada di tengah-tengah candle hijau ni. Bearish harami ni nak senang faham, dia macam dalam perut lah. Dalam body. Tapi dia kena gap up. Sorry, gap down. Kalau gap down lah, ni gap down. Kalau bearish lah, kalau bullish gap up. Okey, hijau close kat sini dan dia buka dekat sini dan di close kat sini. So kalau harami kebiasaannya kita akan jumpa di puncak trend uptrend, dan kalau bullish harami di bahagian nak reversal. Okay. And then dark cloud cover ni bearish, rising sun ni bullish. Tapi kita boleh nampak kat sini sebenarnya, kalau kita tengok, kalau kita tak faham nama pun tak apa, tapi kita faham psikologi di candle ni. Kalau kita tengok kat sini saya cerita sikit pasal dark cloud cover ni. Candle hijau besar dan dia buka dekat sini dan dia close lebih separuh body hijau ni. Bermaksud kita boleh anggap bahawa hampir 75% lah buyers dah kena makan dengan seller. Ada potensi nak jatuh ni sebab seller dah menguasai situasi market. Sama juga macam ni. Mula-mula seller kuasai market, tapi buyer dah kontrol balik tau. Dah take over position tu. Disebabkan oleh dah lebih. Okey, jadi to lose high close. Ini to lose. Okey, yang ni saya tak nampak agak selalu jadi ya.
Okay, and then yang selalu jadi lagi, okay. Yang selalu jadi yang ni lah, bullish engulfing. Engulfing ni harami selalu jadi. Lepas tu hammer dan doji. Okay. Doji memang selalu jadi. Apa maksud doji nak senang faham? Body kecil. Body kecil bermaksud harga buka dekat sini, dia naik, lepas tu dia turun, dia close. Kalau ada harga buka dan harga tutup tu dekat-dekat je, mungkin buka 10 sen, tutup 15 sen. Itu adalah doji lah. So doji bermaksud seller dan buyer mempunyai sama momentum. Tak ada siapa yang menang dalam perlawanan hari tersebut lah. Okay. So itu berkenaan dengan penilaian bullish dan bearish situasi counter tu boleh dinilai menggunakan candle sebenarnya, tapi ia tidak komplit. Yang mana menggunakan candle kita akan identifikan sama ada dia dalam situasi bullish yang mana dia akan trend up ataupun bearish dia akan trend down. Okay. Tadi kita bersembang berkenaan dengan satu candle, dua candle. Now kita nak melihat kepada gabungan beberapa candle yang mana disebabkan beberapa gabungan candle ni lah yang membolehkan kita membuat lebih conclusion terhadap sesuatu pergerakan counter. Okey. Kalau pada trader yang perasan lah ya, min dalam chat lah, kalau perasan kan, min dalam chat tu dia banyak menyebut hari kepala ikan kan. Okey. So untuk nampak kepala ikan tu sebenarnya dia banyak berlaku di situasi continuation pattern ataupun bilateral pattern. Okey. So counter tengah trend up tapi dia pull back. Dan dia reverse. Ini salah satu kepala ikan. Lepas tu counter tengah trend up, di sideways. Counter tengah trend up, dia keluar macam ni. So ada yang orang panggil pennant, ada orang panggil flag. So those sebenarnya apa yang main dapat simpulkan adalah dia berupa macam ni. So tapi kena ingat bahagian stop ni stop. Okey. Bila sesuatu trader dia nak menggunakan ibarat kata macam pattern chart ni, dia kena ensure bahawa kena tahu kat mana nak letak dia punya ibarat kata macam stop loss lah. Okey. Kita tengok yang ni. Pattern-pattern yang famous adalah double top, head and shoulder, double bottom, inverse head and shoulder. Dan yang lain ni saya boleh simpulkan ia lebih kepada kepala ikan itulah. Okey. Double top berlaku bila mana counter tu naik dalam uptrend, lepas tu dia sampai satu resistance dan dia pull back. Dan dia cuba mendaki semula. Dan pada masa sampai dekat sini, seller yang tersangkut kat puncak ni dia terlalu ramai tau. Bila dia terlalu ramai menyebabkan
dia pun menjual lah sebab dah sangkut kat puncak kan. So dia jual lah sebab tu harga dia turun. So dia tak lepas. So in order untuk counter ni meneruskan kenaikan, volume yang ada dekat sini kena besar. Okey, saya cuba tadi saya cerita yang macam mana kenapa pattern ni agak tricky lah dan subjektif lah. That's why kita memerlukan supporting evidence untuk membuat decision. Okay, yang kedua adalah head and shoulder. Counter tengah uptrend. Ini tengok baik, dia sama tau. Situasi yang ni sama dengan ni. Counter tengah uptrend, jatuh, pull back, reverse balik. Bermaksud dalam situasi double top, dalam situasi head and shoulder, dia sebenarnya double top yang break level ni. So dia naiklah lagi. Tapi sampai satu level kat sini, seller mula menjual posisi pegangan dia orang lah. So dia pun jatuh. Dia jatuh kat sini, sama level dengan dekat sini. Yang mana ini kawasan pullback awal tadi. Dan ada pembeli yang take up dan harga naik balik. Harga naik dan dia orang mula menjual kat sini, level ni. Dia jatuh. So, untuk kita faham bahawa head and shoulder ni sebenarnya adalah double top yang berjaya break up. Ini. Okay, saya tunjuk sikit lah. Saya nak lukis sini boleh lukis. Padam. Oh, okey. Okey, beres. Okey ni kita jam sikit lah. Kita pasal market structure. Okey pergerakan counter saham dia bergerak zigzag. Dia takkan berlaku pergerakan yang saham satu counter dia kena mesti bergerak macam ni. Naik sini, dia turun, dia naik. Turun, naik. Okey. So dia sesuatu saham dia takkan boleh naik straight macam ni je. Kenapa tak boleh macam ni? Sebabnya takkan ada bila jadi macam ni, there will be no new buyer dalam si trend ni. Sebab tak ada orang selling. Selling dia jatuh tau. Contoh bila kita uptrend, itu ada seller menjual, jatuh. Itu ada buyer baru masuk. Baru masuk kat sini. Naik balik. Itu ada seller lagi jual. Ada buyer baru masuk. So mungkin orang yang awal-awal kat sini, dia yang jual kat sini. Dia yang jual dekat sini. Ataupun mungkin yang buyer dekat sini, dia jual kat sini. So yang ni kita takkan dapat tahulah kat mana dia orang beli, kat mana dia orang jual. Cumanya in order dia nak terus naik, kena ada lebih banyak pembeli lah dan kena ada kurang penjual. So that's why kenapa kita baca dalam paper kan, alamak foreign investor dah keluar, foreign investor tak nak invest kat Malaysia. Sebab kita sebagai retail, kita takkan boleh naikkan harga. Sebab untuk naikkan harga kena beli share, kena beli dengan banyak gila. So kalau duit kita ialah berapa ratus ribu, berapa ribu kan, kita bercakap nilai yang juta, puluh juta, ratus juta untuk membolehkan harga saham ni naik lah. Okay. So kita lihat kat sini Ini adalah fasa kata macam uptrend. Dan imagine dia naik, dia jatuh. Dan dia dalam fasa nak reverse. Okey, macam inilah.
So kalau situasi ni dia sebenarnya boleh jadi macam nak ke fasa uptrend, macam nak buat double top, macam nak buat head and shoulder. Disebabkan itu easy trade sangat menggalakkan trader yang follow kita punya SOP masuk di kawasan ni. Kawasan ni. Sebab apa? Okay. Sekarang tu ni naik tinggi sini. Okay. Nak jadi double top ke? Nak jadi head and shoulder? Alhamdulillah tu suddenly okay. Ramai pembeli pun dia naik lagi. Okay. Potensi nak jadi head and shoulder lah. Betul tak? Yang mana kat sini akan ada seller akan jual lah. Sudah. Tapi kalau tengok pada situasi ini dah cukup syarat uptrend. Apa maksud uptrend? Uptrend adalah lower high, higher high. Yang mana kalau uptrend, syarat uptrend naik, turun, naik. Ini structure uptrend lah. Okay. So kat sini dah 50-50 lah ni. Alamak, dia akan jatuh sini ke? Adakah dia akan naik ke? So that's why Min memang sangat menggalakkan masuk dekat sinilah permulaan uptrend. Kalau dah terlepas, risiko dah besar. Sebab kalau kita masuk dekat sini ke exit kat sini tau. Kalau kita letak sini exit, kat sini exit, takut dia naik, lepas jatuh dia naik balik. Dan tidak digalakkan masuk dekat sini. Kita panggil big breakout lah. Sebab apa? Jadi macam ni, double top ni. So, kalau nak nampak lagi kan, double top ni kan, saya tunjuk sikit. Sorry internet saya sangat. Saya nak tunjukkan awak semua chart OIB apa yang berlaku hari ni sebenarnya. Sekejap okay. Setakat ni boleh follow ke? Kalau saya laju boleh follow ke? Boleh follow ke setakat ni? Saya laju sangat ke? Macam mana? Okey, alhamdulillah boleh. So untuk Mariam lah sebab memang tak nak keluarkan RIB ni. Tak keluar lagi chat ni. RIB ni
Pakai internet lah dah ni. Sekejap tengah reload ni. Okay, tak apa. Sementara kita tunggu ni, kita tengok pada slide tadi dulu lah. Nampak pun lah. Jadi dah okey, kita tengok balik yang ni. Okay, so kena ingat yang famous double top, double bottom, double top, head and shoulders, double bottom, reverse head and shoulders lah. Lepas tu continuation pattern ni fokus kepada kepala ikan yang main share tu lah. So kalau kita nak hafal the whole pattern ni sebenarnya agak tak berapa meaningful lah. Sebabnya satu pergerakan counter ataupun pergerakan counter ni dia takkan secantik ini tau. Oh, nampak jelas lah ni. Naik, oh kena top, turun, top, turun. So dan pandangan mata seseorang adalah subjektif. Setengah-setengah orang nampak macam double top, setengah orang nampak macam head and shoulder, setengah orang nampak macam lain. So nak kena membiasakan diri melihat chart lah. Okay, dah keluar apa? Okay. Oh, dah. Okay. Apa-apa. Kita tengok. Alhamdulillah, slide saya dulu. Okay, lepas tu baru saya pergi kepada chat. Okay, sebab dia nak tak banyak pun dah. Okay. So, nampak ni. Dia macam-macam. Okay. Oh, saya hampir terlupa. Ada satu lagi. Ada dua lagi. Pattern yang korang kena alert lah. Kena alert. Okay. Ni. Cup. Ni panggil cup and handle. Ada mangkuk. Lepas tu mangkuk ni dia buat lagi satu mangkuk. Kecil mangkuk ni. Ni pattern ni terkenal lah. Okay. Yang mana? Nak faham konsep mangkuk ni, uptrend sampai satu resistance, seller menjual, tapi seller menjual masih lagi ada buyer sebenarnya tau. That's why dia tak ada habis, dia naik balik. Dan ada resistance yang seller kat sini lah, yang sangkut kat muka ni dijual, masa dia sampai sini dijual. Kat sini boleh buat satu trend line. Dia break trend line ni, insyaAllah lah dia akan naik. Oh, okay. Nanti kita tengok lagi chat. So, pattern-pattern ni
dia pattern cup and handle, dan lagi satu Saucer, Saucer. Dia macam ni juga, tapi dia tak ada benda handle ni sini, dan dia terus naik. Itu dipanggil apa ni, Saucer lah. Dan kalau korang perasan lah, sini pattern apa ni, pattern Saucer ataupun cup handle ni, dia hampir-hampir menyerupai double top tau. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, double top. Okay. Saucer ini. Kalau cup handle turun naik. Okay. What happen kalau dalam period ni bentuk dia macam ni. Dia nak trend, dia turun dalam bentuk curving. Tak. Dan dia jatuh. Kan hampir sama macam double top. Tapi dalam situasi cup and handle, dia naik macam ni. So, untuk nak panggil macam mahir, kena ubat dia satu je. Kena selalu tengok chart. Ini challenging untuk saham lah, sebab dunia saham ni daripada you modal 2,000, you boleh buat sampai 7 figure. Tapi untuk jadi 7 figure tu kena menghadap lah chart ni. Sentiasa menghadap chart. Kalau issue kita adalah nak buat dan jadi technical analyst lah. Nak membuat keputusan saham menggunakan technical analysis. Okay. Okay, next. Okay, alamak, dapat ni padam ni. Okay, so saya dah sampai last slide sebenarnya. Okay, dalam technical analysis dia ada dua analisis yang perlu buat dalam technical analysis sebenarnya. Saya selalu tekankan bahawa technical analysis bukannya pembacaan indikator, MACD lah, RSI lah, apa lagi, stokastik lah. Those are indicators, yang mana indicators ni kebanyakannya di lagging tau. Dia punya pergerakan tu bergantung kepada pergerakan candle. Tu agak dia punya disadvantage lah. Tapi tidaklah saya kata menafikan kepentingan indikator-indikator ni. Tetapi itu bukan technical analysis yang sebenar. Technical analysis sebenar ada dua, price action dan volume analysis. Apa maksud price action? Yang kita belajar tadilah, candle, lepas tu pattern tadi tu, itu price action. Dan daripada price action tu pula kita akan meletakkan supporting information. Apakah supporting information dia adalah support dan resistance dan juga trend line. So itu sebenarnya adalah satu analisis teknikal yang ibarat kata macam penting untuk dibuat dahulu, barulah kita tengok kepada indikator-indikator ni. So indikator lebih kepada supporting sahaja. Okay. So first tadi saya cakap volume. Volume main peranan. Sebab dengan volume sahaja boleh menyebabkan sama ada harga tu naik ataupun harga tu turun lah.
Yang kedua, confirmation. Okey, untuk kita membuat decision dalam saham ni, kita bergantung kepada kita mesti membuat keputusan melihat kepada beberapa fakta ataupun analisa. Maka saya cakap tadi, kita tidak boleh membuat keputusan based on satu candle sahaja. Contohlah Marubozu. Contoh Marubozu berlaku. Oi, Marubozu aku masuk je lah. Tapi kita tak tengok situasi counter tu secara overall. Tengok secara the whole picture. Daripada start dia okey, sekejap lagi kita sembang saya drive volume ni. Okey. Apa ni, yang mana dalam situasi secara overall picture dia, rupanya counter ni dalam mode downtrend pun. Structure uptrend tu tak wujud. Tapi ada satu candle satu hari tu Marubozu. Kalau masuk tu dangerous lah. Mungkin dia naik sekejap, 1 atau 2 hari. Itu dia turun balik. Sebab secara overall structure ataupun momentum dia downtrend. Dan kena ingat, di Malaysia ramai gila trader. Dan ramai gila trader yang menggunakan technical indicator. Dan pada orang yang faham technical indicator ni, dia dah faham, okey, counter ni dalam mode downtrend, ada Marubozu. Okey, aku masuk awal. Tapi aku tahu dah ni, orang-orang yang tak tahu ni, dia masuk jugalah macam aku. Tapi aku tahu, ni tak lama dia punya momentum dia. So, dia dah berjaga-jaga untuk TP. So, kita yang baru nak belajar, trader yang baru nak merangkak-rangkak belajar, yang based on buy call ke, based on orang sebut-sebut counter, dia pun masuk. So, dia pun masuklah yang Marubozu ni. Dan jadilah sangkut di hujung. So, agak dangerous kalau kita membuat keputusan tidak melihat secara keseluruhan. Dan kena ingat, technical analysis, kita membuat keputusan based on incomplete information. Kenapa saya cakap incomplete information ni? Okay, tengok sini. Saya tunjuk double top. Okay. Ini macam nak double top. Ini adalah structure uptrend. Nampak kat sini. So, kalau kita berada di situasi ini, di sini ya, nak masuk tak nak masuk? Kalau masuk, naik, sakit hati lah. So tak? Memang kadang-kadang terjadi ya. Yang mana aku tak masuk, dia pun zas. Aku masuk, dia pun zas. Dan macam tahu-tahu je, aku masuk dia jatuh. Dan aku tak masuk, dia naik. So, come into next counter pula. Situasi yang sama pula. Zas. Hari tu dah peras lah. Naik. Buat pula yang naik hari tu mungkinlah dapat 10-20% kan. Masuk lah. Masuk. Dia pun naik sikit. Dia turun. Sas. Okay. Contoh. Kita ingat nak exit di sini. Ini level dia. Sebab ini level exit point. Patah trend lah. Yang mana ini kan dalam trend ni. So jauh ni. Level ni. Jauh. Paling minimal pun saya estimate mungkin dalam 10 lah. Itu paling minimal lah tu. So kita pun hold. Kita hold. Kat sini hold. Naik ni. Turun lagi. Turun lagi. Kat sini dah jadi teknik harapan.
teknik harapan. So harapan sajalah sampai. Tengoklah kalau dia uptrend. Dan kena ingat saham. Kenapa saya tidak menggalakkan kita untuk kita respect pada cut loss level yang kita set tu. Okay. Saham bergerak uptrend. Kenapa tak nampak? Kenapa? Lagi. Apa tak boleh ya? Tak tulis lah. Drawing. Saya rasa ni lah tadi. Okay. Saya lukis sikit lah untuk bagi faham sikit. Okay. Allah Akbar. Kenapa tak boleh nak lukis ni? Kali pun. Lukis. Saya pakai pen lah. Whiteboard ada. Tak nampak. Allah Akbar. Clear my drawing. Clear this drawing. Apa tak bagi saya melukis ni? Saya cuba. Okay, tak apa. Cuba guna pen. Okay sorry lah, tak tahu lah kenapa tak bagi saya lukis ke apa ni. Okay. Okay. So ingat pergerakan saham uptrend, dia akan naik, dia akan break sekejap dan mungkin dia akan naik, dia akan turun lah. Let's say dia turun. Let's say dia turun. Mode downtrend. Dan dia akan sideways. So, kita takutlah dia jadi dia downtrend dan dia sideways. Sideways dan entah bila dia akan naik balik. So that's why kita memang suggest masuk dekat reversal ni lah. So banyak penekanan kelas-kelas yang dibuat untuk kita identify kat mana confirmation reversal. Itu yang main sebut rebound MA, rebound structure, trend downtrend line dah break, ada volume lagi, keluar lemang kuning. Okay, baik. So kita tengok chart.
Chat ni. Okay. Sikit lagi kita nak tengok yang OIB dengan MSM Okey. Dry volume Okey, dry volume. Dry volume. Maksud dry volume tu adalah yang mana satu counter tu dalam mode uptrend dan juga ada seller yang menjual. Tapi sebenarnya seller yang menjual tu tak ramai. Cuma candle tu dia tak tally dengan seller tu. Okey. Imagine untuk satu candle tu besar, dia punya body tu mestilah banyak buyer tu tak. Dia takkan boleh jadi candle body tu besar macam ni lah kan. Saya besarkan. Ni candle ni saya besarkan. Saya sengaja besarkan lah, tapi sebenarnya dia abaikan harga ni lah. Okay. Candle ni besar macam ni. Sepatutnya mestilah banyak buyer tu tak. So seperti juga bila candle ni megah. Candle megah besar. Tapi volume sell sikit je. Itu maksudnya dry volume. Kenapa dry volume ni berlaku? Kenapa benda jadi? Kena ingat operator operator counter. Kita kena akui bahawa jerung-jerung siapa yang berduit memang dia boleh buat duit gila-gila lah dengan bursa. Berduit maksudnya bukan ratus ribu 10 juta, 100 juta sebab dia boleh upkan harga lah. So apa dia buat? Dia beli banyak lot, dia beli banyak lot awal-awal. Lepas tu sampai satu peringkat dia tolak sikit, dia buang sikit. Dia buang sikit menyebabkan orang yang tak faham ataupun tak confidence ataupun beli tak pucuk, dia takut. Tu dia bagi shake. Dia ditakutkan, so dia buang. Bila jerung ni buang, harga akan turun dan orang akan react. Dia akan jual juga. So tapi dia masih lagi ada pegangan tau. So bila seller dah kurang, apa yang dia buat? Dia beli sikit. Dia beli sikit untuk menaikkan balik. So retailer pun masuk balik. So itu yang berlaku masa dry volume. So kena tengoklah pattern hari-hari sebelum tu. Macam mana situasi dia kan. Nak tengok macam HPMT tadi kan. Kita tengok. Ni okey lah. Okey. YB. Sini. Okey, naik uptrend. Hijau. Merah dah makan. So bermaksud berhati-hatilah di jalan raya. Okey. Tunggu esok. Hari ni dia buka di sini tau. Bermaksud dia get down. Sini dia buka sini, get down. Okey. Tak shock dah lah ni. Dan memang betul pun. Dan keluar sell. Kenapa jadi macam ni? Rupanya double top. Double top. Dia mungkin jadi double top ataupun dia mungkin nak jadi cup and handle. Sebab sini turun cup ni. So saya rasa saya ada perasaan yang mana dia akan jatuh di sini atau pergi dekat sini ataupun sini dia akan reverse balik. So saya dah marking siap-siap lah ni.
trend line kat sini. Nak set alert. Manalah tahu kan. Betul saya punya tekaan. Okey. Dan uh, ini boleh jadi double top lah. Okey. MSM. Okay, MSM ni saya tak berapa tengok sangat lah. Okay. Okay, mati dia. Dalam apa-apa pun, bila kita buka satu kaunter tu, kalau boleh lah, biasakan diri untuk buka monthly chart dululah. Gap down tu kiranya whale sterok dari price 5 di cross jual dekat 4, lepas tu volume dry dan berlaku pullback retracement. Ni merujuk yang mana satu, Nazri? OIB tadi ke? Okey. Price 5 maksudnya apa? Maksud price 5, dari price 5, dari price MA 5 ke? Jual dekat 4. Tak faham. Okey. Oh, okey. Kalau tengok kat sini Oh, okey. Oh, okey, contoh. Okey. Okey. Pullback retracement. Tak pasti lagi lah tu. Kita tengok lah. Kita follow lah chart tu. Okey. MSM. Sideways, downtrend. Dan bermula buat structure uptrend. Dia dekat sini. Dekat sini. So, kemungkinan dia akan pergi sini dan mungkin dia akan break kalau ada volume lah. So, kalau di monthly So, weekly pula situasi dia bermain dekat sini. Bermain kat sini. 121 exit. Dan ada structure low, lower high, higher low, higher low, higher high. Nampak? Kalau nak boleh juga ni. Ada channel. So dia mungkin bermain macam ni. Tapi kena ingat. So exit point dia sini Kalau kita dekat sini masuk sini, nak exit tu parah juga tu. Kalau sanggup hadap, inilah 21%. Dan return, insyaAllah kalau jadi sini Oh, okey, volume. Okey, baik. Boleh. Okey. Najib. Okey. So ini adalah volume. Bermaksud transaksi jual beli yang berlaku pada hari tersebutlah. Okey, panggil hari Okey. Okey. Sini Okey. So kalau kita tengok hari ni selling banyak lah untuk counter MSM tu hari ni. Nampak? Dan dia lebih daripada average 20 hari lah volume ni.
Okay. So dan dia. Okay. Untuk menjawab soalan siapa tadi Siapa yang tanya pasal MSM kan? Okay. Kenapa tiba-tiba down dan patah EMA 5 dan 9? Okay. Kalau tengok pada sini kan, kat sini dia ada sideway tau. Bermaksud buyer cuba nak break level ni. Nampak lama ni, ni main ni. Daripada sini, berapa hari tu? Sebulan. Sebulan dia sideway kat sini. So, ada chances yang mana seller kat sini, satu. Yang keduanya, perasan tak ini sebenarnya macam double top. Double top ni. Naik, turun, naik. Dan tengok ada volume tak masa naik tu? Ada volume. Ada volume, tapi kaki tinggal, kaki panjang atas. Kaki panjang atas. Bermaksud, volume yang masuk dekat sini ni sebenarnya tak cukup untuk beat ni dan juga yang ni. So, ini adalah reason dia lah. Cumanya, apa kita tak tahu sama ada dia kalau tengok pada situasi sekarang ni ada lagi support ni sini cumanya kalau tengok sini dah patah trend kat sini lagi satu kalau nak lagi satu trend kat sini okey. So pembacaan chart dia agak subjektif sebenarnya. Dan kalau ikutkan kita besarkan lagi nampak ni. Okey, kita buat satu trend line. Trend line. Boleh buat banyak. Sinilah. Okey. Trend line. Ni pun kita boleh macam palikan lemang kuning. Lepas tu rebound kat sini. Dan di shoot. So return 25%. Okay. So ini kita bercerita berkenaan dengan counter yang dah berlaku. So itu yang saya cakap tadi tu. Kita membuat decision based on incomplete information. Dan kalau kita dekat sini kan, nampak ni. Okay, sideway. Lemang kuning. Macam dah nak break, downtrend. Lepas tu 9 Ogos. Kita tengok weekly ni macam mana? 9 Ogos. 9 Ogos. Memang pun lemang kuning juga. Week untuk minggu tu lah. Oh, okay. Lemang kuning. Lemang kuning ni kita panggil, kita ada buat kita punya code indicator lah. Yang mana kalau lemang kuning keluar bermaksud situasi double buy. Kalau lemang putih bermaksud single confirmation buy. So ada indikator yang kita gunakan lah untuk kira dan keluarkan kita punya own indikator lah. Tapi dengan syarat kena faham dulu situasi ataupun SOP untuk lemang kuning yang betul berlaku lah. So that's why sekarang ni dah masuk kelas berkenaan dengan pattern chart dan juga candle. Nanti kena masuk kelas trend line, kelas support resistance. Lepas tu yes, support resistance betul lah. Okay, lagi satu, kalau price durasi berminggu-minggu, okay, sideway, drop, tiba-tiba drop 14 dari 14 tu big volume masuk.
Maksudnya jumlah price seller lagi tinggi dari buy. Tak faham. Okey. Sideways 15 sen. Drop 14 sen. Lepas tu ada volume besar masuk. Lepas tu jumlah price seller lagi tinggi dari buy. Tak faham lah. Macam mana ada seller kat sini. Tapi kalau satu counter kan, kena ingat satu counter dia dalam, saya boleh lukis kan? Mana? Boleh lukis ke sini? Okey, boleh lukis. Okey, boleh lukis. Okey. Uish. Oh. Okey, okey. So, okey. First of all, market structure penting. Ada market structure ada 4. Fasa, panggil fasa accumulate lah, kumpul. So Jerung dalam kumpul ni, Jerung tengah kumpul share ni. Dia beli sikit, beli sikit, beli sikit. Tak boleh sedebut terus. Kalau dia beli sedebut terus, dia akan harga naik. So, uish. Itu kena tanya min lagi satu tu dalam grup tu. Bukan saya tu, saya bukan min. Okay. Pasal accumulate, lepas tu dia akan mood naik. Lepas tu dia akan fasa distribution. Distribute maksudnya jerung-jerung ni akan menjual position dia. Tapi kalau dia nak main lagi, dia akan naik lagi. Itu distribute lagi. Lepas tu dia akan buang. Downtrend tu akan sideways. Dia akan sideways pula. Sideways. Itu accumulate balik. Itulah cycle dia. So kita sebagai retailer ni memang kena follow this jerung. Kita tidak boleh menaikkan ataupun menurunkan harga. So jerung yang akan naikkan harga, kita kena follow dia. That's why kita tengok volume, kita tengok chart, kita tengok trend. Betul. Jerung tengah accumulation, sideways. Betul? Masalahnya, kita tak nak masuk dekat fasa accumulation ni kena ingat tu. Sebab kita tidak tahu berapa lama. Contoh, yang tengah accumulate sekarang ni. Zilan. Ni. Ni accumulate ni, sideways ni. Hari tu dia bagi sekali yang ni. Sehari je pun. Sekali. Ada sekali yang nampak. Berapa lama ni di sideways ni. Dan Zilan ni shares dia 800 juta. So berat lah. Okay. Tapi saya tunjuk data pad. Data pad memang famous lah. Aduh. Perasan tak? Sideways. Berapa lama dia sideways ni? Hampir 2 tahun kot. Sideways, downtrend, sideways. Accumulate ni. Dah 18 Februari. Dan kena ingat juga, ada PP. Data Pad ada public placement tau. Dekat-dekat bulan 12 kot. So menyebabkan lagilah dia punya impact tu. Nampak Subway berapa lama dia accumulate ni? Dekat berapa lama dia accumulate? 100 hari. Selepas 100 hari dia patahkan downtrend, keluar lubang kuning on daily. Dan dia bergerak lah. So counter-counter yang Subway lama, itu peluang tu kalau dia break tu. Ya betul. Sama lupa.
Yes, betul. So kita tak nak masuk counter yang tengah sideway dengan kibalik ni. Rugi masa lah. Rugi masa. So memang sebenarnya risk agak besar kalau masuk counter yang bukan sideway ni. Tapi kena ingat, kita bukan masuk bodoh-bodoh saja. Kita punya pembacaan. Kita ada kat loss kita kan. Sebab nak bandingkan kalau nak tunggu ni 100 hari, counter lain lagi apa semua, rugi lah masa. Dan bila sideway kita masuk, kita takkan study. Itu masalah dia. Dah sideway, dia akan main mungkin rugi 1 bit, 3 bit, 4 bit. Tak apalah, aku biar dulu lah. So tak tengoklah chat. Dia tak nak macam tu. Sebab kena ingat, trading is about process. Tak about result kena mahirkan trading plan. Pembacaan trading plan tu. Kalau tak mahir yang tu, hidup tak tenang lah. Okay. So, rasa dah tak ada apa nak diceritakan. Saya terlupa lah pasal time frame tadi. Sepatutnya ada satu tajuk time frame ni. Sorry lah Najib dengan Mariam. Awak memang agak pening kot lah bila cakap pasal time frame ni. Okay. Time frame ni bermaksud, okay, ini adalah satu candle satu hari. Lepas tu, kalau kita ubah pada weekly kan 5 hari sebab satu hari tak ni kan, Allah Allah, tak beroperasi besarnya. Okay. So weekly. Bila weekly bermaksud dia 7 hari tau. Ni kandungan 7 hari punya situasi ni. Bermaksud hari pertama minggu tu dia buka harga 23.5 dan di close pada harga close 43.5. Bermaksud dalam satu candle ni sebenarnya dia ada 7 hari tau punya pergerakan chart. Kalau monthly pula lagi besar. Monthly 30 hari punya chart lah. Ni satu. Kalau macam ni kan. Ni 30 hari punya pergerakan dalam tempoh daripada hari pertama bulan tersebut 1 April sampailah close dia pada 30 April harga 82 sen. So bila kita bermain time frame yang 1 month, 1 week ni, dia lebih tepat untuk kita tengok kita membuat prediction terhadap market, tetapi ia tidak responsif. Tak cepat lah. Takkan nak tunggu sebulan tunggu sebulan baru buat decision. Dangerous tu. So mungkin that's why kita lebih fokus kepada weekly. Weekly 7 hari kan. Okay lah. Lepas tu daily. So makin pendek time frame ni, makin cepat reaction chart terhadap market, tetapi makin banyak false punya indication boleh berlaku lah. So tidak ada so-called macam this is the right time frame, this is the right time frame. Tak. Dan makin mengecil lah. Dan saya banyak bermain, kalau nak tengok time frame kecil, saya banyak bermain pada 5 minit, 15 minit dan 4 hours lah. Kalau untuk daily atau long term sikit, saya tengok monthly untuk structure, daily dan weekly untuk tengok current trend lah. Okay. So kena ingat tu, time frame besar tepat tapi lambat react, time frame kecil cepat react tapi dia banyak boleh menyebabkan false punya decision lah nanti. Dan ia terpakai untuk bursa jangan pergi main monthly untuk crypto. Jangan. Itu nanya nama ni. Crypto, kalau crypto nak main 3 minit, 5 minit, 1 minit. Dan insyaAllah bila kita mahir benda ni,
Oh, kita boleh main kripto, main bus, main US. Sekarang macam US kan dah buka. US, US Nasdaq. 16%. So ni US lah, market lah yang cari lah. Sebab saya dah buat shortlist dia. Okay, kripto pun ada, kripto currency very active. So, mahirkan dulu pemajaan chart dan insyaAllah bila dah mahir, kita boleh bermain di macam-macam market. Di hujung jari, di mana-mana, pilih-pilih masa. Agak nak trade malam, main kripto. Okay, so, tak ada apa-apa lagi untuk saya sampaikan. Rasanya dah cover semua topik. InsyaAllah. Harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh tanya lagi di lain masa. So saya tutup majlis rasanya. Farhan lagi, Farhan itu. Oh, Farhan ada ke? So, okay, tak apa. Tak apalah. Okay, so kita dah tutup majlis. So kita akan doa dahulu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Sesungguhnya malam ini kami berkumpul di sesi Zoom ini untuk belajar saham, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau mudahkanlah kami supaya kami dapat memahami apa yang diajarkan, Ya Allah. Supaya kami dapat meningkatkan lagi skill kami untuk membaca chat, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau letakkanlah hati kami supaya kami tidak tergelincir, tidak terpesong dari menjadi manusia yang lalai atas keuntungan saham yang kami dapat, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bukakanlah pintu hati kami untuk nampak saham-saham yang akan untung dan elakkan kami dari membeli saham-saham yang merugikan, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu sajalah kami mohon bantuan pertolongan, Ya Allah. Sudah tunjuk kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lindungkanlah keluarga kami, Ya Allah, diri kami, Ya Allah, daripada virus COVID-19 yang melanda dunia ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Najib, boleh register yang kelas lain tu. Mariam cuba minta video yang kelas nombor 1 untuk lebih faham lah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.